bahawa hadis-hadis fadail ini boleh diamalkan, hadis-hadis yang kata kelebihan ini boleh diamalkan dalam perkara-perkara hadis-hadis dhaif lemah palsu boleh diamalkan pada perkara-perkara kelebihan sebagai memotivasi. Okey, ada yang mendakwa gitu. Sedangkan ulama yang membenarkan hadis itu berkaitan dengan fadail hanyalah hadis-hadis yang dhaif saja. Yang dhaifnya dhaif yang ringan, bukan yang berat. Kalau hadis kazab, hadis munkar, hadis maudhu', maka dia memang tak boleh lah. Tapi hadis yang dhaifnya dhaif yang ringan. Semua kita nak memastikan suatu hadis itu dhaifnya ringan atau berat, kita perlu ilmu. Kita tak boleh serasa agak-agak aja. Kita perlu belajar. Kita perlu memperhatikan, menilai tentang hadis tersebut dari segi matan, khususnya sanadnya. Dan dalam perkara ini pun ada khilaf. Ada setengah orang perawi itu dianggap sebagai layin, lembut, biasa, ringan, khafif di sisi dia. Tapi perawi yang sama dia dianggap seorang yang berat masalah dia di sisi imam yang lain. Jadi perkara ini tidak semudah-mudah nak dihukum bahawa hadisnya ringan je, lemah dia, walaupun ulama membenarkannya. Kebenaran pula itu bersyarat. Bila kita nak menisbahkan fadail bagi suatu amalan berdasarkan hadis yang lemah ini, walaupun lemahnya ringan, ada syaratnya. Antaranya tidak ada hadis yang sahih dalam bab tersebut. Dalam bab yang kita nak amalan atau perkara yang kita nak nisbahkan kelebihan tersebut, dia tidak ada hadis yang sahih. Jika dah ada hadis yang sahih, maka yang lemah tu tepikanlah dulu, KIV dulu. Itu antara syarat yang kita kena pastikan pula. Kita tak boleh kata, oh ini ada ringan dah. Kita kena pastikan, kita kena ada tanggungjawab, amanah untuk memastikan tidak ada hadis yang sahih dalam perkara ini. Itu pun dah berat. Perlu pada pengkajian dan penelitian. Yang seterusnya antaranya ialah kita tidak boleh menisbahkan amalan tersebut itu secara pasti bahawa itu adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang tak pasti, zanniyah semata-mata. Kan? Sebab tu riwayat ada hadis yang disebutkan sebagai dhaif dengan riwayat yang lemah, yang ringan, ruwiyah, dia tak kata rawa, ruwiyah, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita mesti menjelaskan bahawa itu ada hadis yang dhaif. Kita kena terangkan dhaifnya hadis tersebut. Kalau dinyatakan juga dalam bab tertentu berkaitan dengan amalan ini, kena beritahu bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kena dimaklumkan. Dan itu antara banyak lagi sebenarnya. Tapi kita ni pukul kata, tak apa Ustaz, ni bab fadail boleh pakai hadis dhaif. Ini masalah kita hari ni. Yang cakap tu bukan orang awam, para asatizah yang mengaku diri mereka sebagai ustaz, sebagai orang alim, ulama dan sebagainya. Contohlah tentang baru ni berkaitan dengan hukum makan dengan tangan kiri. Boleh ke makan tangan kiri? Maka ditularkan seorang ustaz yang terkenal, mereka kata boleh, bahkan itu sunnah Nabi. Berdasarkan satu hadis bahawa Nabi makan buah tamar dan buah betih. Buah tamar tangan kanan, bikong iwaknya, buah betih tangan kiri. Jadi dia kata boleh makan. Sedangkan hadis itu dari segi sanadnya pun ada bermasalah. Dan dia bertentangan dengan banyak hadis-hadis sahih yang lain. Larangan-larangan makan dengan tangan kiri. Setidak-tidak seberat-beratnya mengatakan bahawa itu ada menyerupai perbuatan syaitan. Jadi inilah keadaan masalah yang berlaku. Bukan orang awam yang cerita benda ni. Yang cerita ni seorang yang kata ustaz yang belajar, bukan tak belajar. Dan dia meriwayatkan itu daripada guru dia. Dan akhirnya satu perkara yang jelas dan terang tidak boleh menjadi boleh kerana si ustaz itu menerangkannya seperti itu. Jadi ini jinayah dalam ilmu agama. Ini jinayah. Jadi kita harus bertanggungjawab. Hakikat sebenarnya cukup dah hadis-hadis sahih tentang fadail ini. Terlalu banyak dah hadis sahih. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah, ada kelebihan zikir, kelebihan ibadah, kelebihan ini. Ada dah, cukup dah. Kita tak perlu lagi menambah bertaklif, membebankan diri kita mencari-cari selain daripada hadis-hadis yang telah dihimpunkan oleh para imam kita, ahlul hadis. Cukup dah tu. Tak payah kita nak cari sesuatu yang lebih daripada itu. Dan kadang-kadang ini berlaku dengan sifat manusia itu yang memang sifatnya suka benda yang
luar daripada kebiasaan, di luar daripada kotak. Kan kita sekarang ni berfikir dalam kotak, luar kotak. Dia terlalu nak kreatif sangat, dia tak suka benda yang biasa-biasa, dia tak mau, dia nak yang luar biasa. Kita dah ditanam macam tu. Kita tak suka tengok hero yang berjalan je, kalau boleh dia terbang kita suka, itu lagi dahsyat, boleh terbang hero ni lagi dahsyat. Kita macam tu lah, kita ditanam sejak kecil lagi, benda-benda macam ni yang dikatakan hebat. Jadi sehingga dia dibawa masuk dalam urusan agama, dibawa masuk urusan agama. Bagaimana nak kenal hadis itu, hadis yang dhaif, hadis yang palsu? Sebenarnya para ulama dah susun dah terangkan dah. Mereka dah lama menyusun angkatan tentera dan menyediakan senjata-senjata untuk kita memerangi golongan ini. Tapi kerana kita sendiri pun tidak pernah merasa itu tanggungjawab kita, lama-lama kita lupa tentang tentera dan senjata-senjata yang ada. Dan kalau dari segi bahasa pun kita boleh bezakan. Hadis yang daripada Rasulullah SAW, kalam dia, lafaznya dengan ciptaan manusia, dia berbeza. Okay? Dia berbeza. Itu secara umum lah. Bila kita pergi tajuk pada kelebihan surah Al-Fatihah. Jadi antara hadis yang paling banyak maudhu'nya, palsunya, mungkarnya dalam bab kelebihan ayat dan surah. Okay. Baik, kita pergi nombor 1. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu, "Ala ukhbiruka bi khairi suratin fil Quran?" Mahukah aku kabarkan kepada engkau akan surah yang terbaik dalam Al-Quran? Semua surah dalam Al-Quran itu terbaik. Kita tak boleh nak membezakan antara satu sama lain. Tetapi semua surah itu ada kedudukan dan apa kita kata kelebihan yang ditentukan oleh Allah. Kerana semuanya kalam Allah. Kalam Allah itu semuanya terbaik. Tak boleh kita kata, saya Ustaz, kalau surah Ikhlas tu saya suka, memang seronok, tapi ayat tu kursi payahlah, saya tak boleh nak ni. Jangan cakap macam tu. Kita membeza-bezakan. Tak, dia sama aja. Dia semua sama, tapi ada yang berhak memberi tahu pada kita bahawa surah ini begini kelebihannya, ini kelebihannya. Itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Kita tak boleh mandai-mandai. Saya ni suka surah ni, surah ni bagus, ayat ni. Kenapa bagus? Kita tak boleh meletakkan bagusnya atau kurang bagusnya suatu ayat, kecuali daripada Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi sendiri yang bertanya, Nabi sendiri nak bagi tahu kita tentang satu surah yang paling baik, yang paling terbaik dalam Al-Quran. Maka wajarlah Nabi tidak akan menipu, kan? Dia tidak menyebut satu mengikut kehendak hawa nafsu dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak dia melafazkan, menutup, memperkatakan satu daripada mulutnya mengikut hawa nafsu dia, mengikut cadangan dia, idea dia, rasa dia. Tidak. Semua yang dilafazkan oleh Nabi SAW adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. So itu keyakinan kita. Lalu Abdullah bin Jabir berkata, bahkan pasti aku mahu wahai Rasulullah. Dia kata bala, bahkan aku nak. Baginda bersabda, Iqra, bacalah alhamdulillahi rabbil alamin hatta tahtamuha, bacalah alhamdulillahi rabbil alamin sehinggalah kamu menghabiskannya tamat. Dan ini salah satu dalil bahawa basmalah bukan daripada bismillah, daripada Al-Fatihah. Sebab Nabi sebut Al-Fatihah, tapi dia tak kata Iqra bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Dia tak sebut gitu. Nabi mula terus Iqra alhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu hujah bagi ulama yang mengatakan basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim, bukan satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi jelas memang terbaik. Nabi tak sebut dalam riwayat ini kenapa dia terbaik. Dan tidak diriwayatkan bahawa Abdullah bin Jabir bertanya, wahai Nabi, kenapa surah ini terbaik? Itulah sikap orang beriman apabila mereka menerima khabar daripada Allah dan Rasul. First sekali mereka tak banyak tanya. Kerana keimanan, bukan kerana lurus bendul atau takut nak bertanya. Kerana keyakinan bahawa apa yang disampaikan Allah dan Rasul itu adalah benar, tidak boleh dipertikai. Tidak akan kita rugi atau tersilap mengikut apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi. So clear, senang. Jawapan mereka senang, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan memang kami suka mendengar daripada Allah dan Rasulnya.
Jadi bila Nabi sendiri offer pula, wahai Abdullah bin Jabir, kau nak tahu surah yang terbaik? Confirm saya nak tahu daripada Nabi. Dan bila Nabi dah kata itulah surahnya, dia tak bertanya, Ustaz, Nabi bukan ke yang terbaik surah ini? Atau kenapakah yang ini lebih baik? Dia tak tanya. Dan itulah sikap kita sepatutnya. Tapi hari ini kita tak. Kita banyak tanya, banyak persoalan. Sedangkan itu perkara yang menyebabkan kebinasaan. Kasratu soal wa qila wa qal. Terlalu banyak bertanya dan bercakap itu dan ini. Itu membinasakan kita sebenarnya, khususnya dalam perkara agama ini. Baik. Kemudian kita tengok pula lain. Sebenarnya banyak lah hadis yang sahih. Saya himpunkan beberapa saja. Boleh tengok dalam kitab Al-Azkar. Sabda Nabi SAW kepada Abu Sa'id, kita dah baca jadimin, Al-Ma'ala ala u'allimaka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Maukah engkau saya mengajar kamu sebuah surah yang merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini. Kita dah awal tadi, ketika bab nama tu kita dah dengar hadis ni. Jadi sedang siapa nama dia, Sa'id Abu Sa'id Al-Ma'ala ada di masjid. Nabi pegang tangan dia, dia kata, aku nak, mau tak aku ceritakan kamu atau khabar kepada kamu tentang satu surah yang paling agung dalam Quran. Nanti masa aku balik nanti. Jadi lepas solat, sahabat tu tunggu Nabi dan akhirnya dia tanya kepada Nabi, kemudian baginda memegang tanganku ketika kami keluar. Saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah berkata akan mengajarkan saya sebuah surah yang merupakan surah yang paling agung dalam Quran. Lantas baginda bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalil yang seterusnya bahawa Al-Fatihah bermula dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wahiyya sab'ul masani. Surah ini adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Sab'ul masani. Wal Quranul Azim, dan adalah Quran yang agung. Alladhi utituhu, yang telah diberikan kepadaku. Jadi dia ada kedudukan ini yang telah diberikan oleh Allah dan nyatakan begitu oleh Rasulullah. Al-Fatihah ini memang dia ada kedudukan yang tinggi. 6. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsi biyadi ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili wala fil Zabur wala fil Qur'ani mislaha. Demi Allah yang mana jiwaku di tangannya. Kita bersumpah dengan Allah. Kita boleh bersumpah, walladhi nafsi biyadi, aku bersumpah dengan Allah yang jiwaku di tangannya. Ini isbat tangan bagi Allah SWT. Ini akidah saya. Akidah yang menjadi perbahasan dan perbalan sekarang, mengisbatkan sifat seperti ini kepada Allah. Ada yang mengisbatkannya dan menyerahkan kaifiatnya kepada Allah. Kita isbatkan sebagaimana layak dengan kebesaran dan keagungannya tanpa kita mencari kaifiat, rupa bentuknya. Itu yang sebenarnya akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah para a'immah. Itu akidah yang sebenarnya. Tapi sekarang ni orang nak kata tak boleh, kena ikut akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, yang mana mereka mentakwil ayat-ayat seperti ini. Dan katanya jika diisbatkan akan menyebabkan berlaku tashbih ataupun tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk atau menetapkan bentuk tubuh, bentuk kepada Allah. Sedangkan perbuatan inilah yang sebenarnya yang tidak benar. Secara ringkas begitu. Kita mengisbatkan bagi Allah apa saja sifat-sifat yang Allah sebut di dalam Al-Quran atau melalui lidah Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis yang sahih, sebagaimana yang layak dengan kebesaran dan keagungannya, tanpa ia menjadi serupa dengan apa jua makhluknya dan tanpa kita mencari atau mengetahui kaifiatnya. Itu konsep ahli sunnah, konsep yang menjadi asas kepada para a'imah, ahlul hadis, ahlul fiqh, ulama fiqh seperti Imam Syafi'i, semua mazhab-mazhab. Itulah sebenarnya akidah mereka. Kalau kita nak mazhab Syafi'i, saya cadangkan kita terus berakidah dengan akidah Syafi'i juga. Imam Syafi'i bukan ulama fiqh saja, bahkan dia ahlul tauhid. Subhanallah, dia ahlul akidah, dan akidah dia benar, layak benar kita bersama dengan Imam Muhammad bin Syafi'i, Imam Idris Muhammad bin Idris Syafi'i. Layak benar kita, tak perlu kita nak tukar kepada fiqhnya fiqh Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah atau Maturidi, tasawufnya Naqsyabandi atau Tijani. Tak perlu semua tu. Itu perkara baru dalam urusan agama. Dan perkara ini bukan small matter, perkara besar. Telah merubah agama ini.
dan menyebabkan kita bermusuh-musuhan, berpecah belah, ya, menyebabkan kita berbalah-balah. Nauzubillah min zalik. Tapi itu yang berlaku hari ini. Berhati-hatilah, ya. Kemudian ma anzalallahu fit Taurat, tidak telah menurunkan oleh Allah di dalam kitab Taurat, dan tidak juga dalam kitab Injil, dan tidak juga dalam Zabur, dan tidak juga seumpamanya dalam Al-Quran. Innaha, sesungguhnya dia, surah yang aku masukkan itu, lahiyah benar-benar adalah sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan dialah Quran yang agung, allazi utitu, yang telah diberikan kepadaku. Okey. Al-Fatihah ini di antara 113 surah yang lain, dialah surah yang paling agung. Keagungannya itu tidak boleh ditandingi oleh mana-mana ayat atau surah daripada mana-mana kitab yang pernah diwahyukan kepada rasul-rasul. Tak pernah, tak boleh banding. Jadi kita umat Muhammad ni yang mendapat kelebihan ni. Sebab tu kita kena bersungguh belajar faham Al-Fatihah ni. Dan faham kan dia mengandungi intisaris segala ayat-ayat dan surah-surah yang datang selepasnya. InsyaAllah itu tujuan kita belajar Al-Fatihah, kan? Kemudian itulah dia beberapa hadis yang sahih tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Ini sebahagian kecil lah, ada banyak lagi sebenarnya. Kita tidak buat buku fadail surah Fatihah, kita buat buku tadabbur. Jadi sekadar untuk kata orang tu pendedahan sedikit saja, asas saja. Nah, kita dah tengok semalam sampai kat mana sebelum ni? Makna kalimat. Dah semua habis dah. Okey, so kita kena lompat balik ke 31. Okey, hubung kait bahagian awal surah Al-Fatihah dengan bahagian yang akhir. Kalau kita belajar Quran tadabbur sebenarnya, Al-Quran ni suatu kitab yang amat unik. Terlalu amat unik. Kalau saya bagi tajuk bahagian awal dan bahagian akhir. Bahagian awal daripada surah dan akhir ada kait hubung. Sedangkan setiap perkataan yang Allah pilih sebelum dan selepasnya, setiap perkataan, kalimah, setiap ayat antara ayat, okay? Setiap surah antara surah ada hubung kaitnya. Kalau nak belajar tu tak bolehlah 1 jam tersangkut kita nanti, tak sampai. Okay? Para ulama Allah Ta'ala bagi kelebihan dengan ulama kita ni, mereka mengkaji hubung kait perkataan, antara perkataan dengan perkataan, okay? Antara ayat dengan ayat, awal ayat dengan akhir ayat. Satu ayat tu dikaji perkataan-perkataan, apa kaitan perkataan ini dengan perkataan tu, kenapa dia pilih perkataan ini, kenapa ada ayat yang namanya perkataan yang ada waw, ada yang tak ada waw, kenapa ada ta dalam Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan perempuan ada ta yang ta maftuhah, ta yang terbuka tu macam sampan, kenapa ada ta marbutah yang tergulung tu, yang bergulung terlipat atas simpul, kenapa kadang-kadang Allah gunakan ini, kadang-kadang Allah gunakan itu. Semuanya itu ada kaitan dengan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Begitu sekali, begitu hebatnya Al-Quran ini. Nak kaji benda tu satu yang amat seronok sebenarnya. Walaupun kita bukan cari keseronokan, tapi untuk menambah keyakinan bahawa Al-Quran ini bukan ciptaan manusia, bukan perkataan manusia, bukan sebarang makhluk, tidak lagi jin pun tidak. Dia daripada Allah SWT yang maha mengetahui. Sebab tu kalau kita betul-betul habiskan masa hidup kita dengan Quran, yang lain kita tak peduli lah. Air, makan, minum pun tak peduli. Sebab tidak ada yang lebih hebat daripada tu lagi. Kita ni pasal makan, nak makan mi bandung pun pergi muah sanggup. Mi bandung udang apa, sanggup ke muah. Bukan sini lah. Sebab kita rasa hebat benda tu kan. Bayangkan kalau kita dapat hakikat keindahan Al-Quran ni, tak makan, tak minum, tak apa. Tak ada apa-apa yang lebih hebat daripada kalam Allah. Bersama Al-Quran ni satu situasi, suasana yang tidak akan dapat kita rasakan sepertinya dengan bersama siapa sekalipun. Sebab kita bersama Allah. Di saat kita tak nampak dia tapi kita dekat dengan dia. Kita tak dengar dia tapi kita baca suara dia. Kita baca suara dia. Sebab tu subhanallah, Allah beri kelebihan. Walaupun kita sedang macam ni sekarang ni macam-macam berlaku, tapi ada je para ulama yang mahir dengan Quran. Ada para ulama yang mereka membongkar khazanah kehebatan, keagungan Al-Quran. Itu salah satu janji Allah nak menara Al-Quran ni. Maka ada saja para ulama yang sentiasa akan
membongkar segala rahsia-rahsia. Bukan rahsia pun, kelebihan, keindahan, keagungan. Sebab dalam Quran tak ada benda rahsia. Agama ini tak ada sifat rahsia. Semuanya mubin, terang, nyata. Okey? Baik. Jadi dalam buku ni kita hanya bicara tentang hubungan kait awal surah dengan hubungan akhir. Kalau nampak ni surah Fatihah lah. Awal surah Fatihah ni dengan akhirnya. Apa kaitannya? Pembukaan dan penutup dia mesti berkaitan. Kalau kita buat karangan pun, pembukaan kita lain, penutup kita lain, lagi tajuk lah. Tak lepas lah karangan kita kan. Kita punya karangan kita punya karangan tak betul. Dulu kita belajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu buat karangan, mesti diajar kan. Ada pendahuluan, ada isi, begini, penutup. Kalau cerita awalnya cerita tentang matahari, tiba-tiba ke akhir cerita pasal kucing, apa kena benda? Apa kaitan kucing dengan matahari? Apa cara kita mengkaitkan dia kan? Jadi adalah. Begitu juga Al-Quran ni yang datang daripada Allah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Setiap ayat itu ada kaitannya. Secara ringkas, surah Al-Fatihah dimulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Okey? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atau sekalian alam. Alam semesta ni. Okay? Alam ni semua. Selain daripada Allah itu alam. Okay? Suatu yang dicipta, makhluk. Dan itu Alhamdulillah ni apa? Alhamdulillah itu doa. Kita dah belajar awal. Afdalul doa Alhamdulillah. Okay? Sebaik-baik, seutama-utama doa adalah ucapan Alhamdulillah. Ingat Alhamdulillah ni doa. Bila kita makan kita Alhamdulillah tu doa lah tu. Dapat satu nikmat kita Alhamdulillah, kita puji Allah, tu doa. Dan itu sebaik-baik doa. Dan besok kalau ada orang baca, Ustaz tolong baca doa, kita baca Alhamdulillah alamin. Habis. Dan jangan gelak lah, memang betul. Itu pun susah kan. Kamu nak baca doa pun payah. Nak minta ustaz juga baca doa. Itu masalahnya. Pujilah Allah. Kerana pujian kepada Allah itu doa kita. Kita pun biasa macam tu. Bila nak sesuatu daripada isteri kita, daripada isteri kita, kita takkan minta terus. Wah, hari ni nampak dia macam dia cantik. Wah. Isteri tu faham dah nak apa. Kan? Anak kita datang, kita kata, Umi sedaplah masak hari ni. Kau nak apa sebenarnya? Dia puji kita. Tapi kita tahu maksudnya dia nak sesuatu daripada kita. Dan itulah dia antara kita dengan Allah. Bila kita puji Allah, maksudnya ada banyak permintaan. Bukan satu, bukan dua. Banyak permintaan yang kita mahu daripada Allah. Kerana dia saja yang boleh bagi kita semua permintaan itu. Tak ada siapa yang boleh bagi kita. Tak ada siapa yang boleh memperkenankan segala keperluan kita kecuali Allah. Mak ayah kita pun belum tentu. Suami yang kita sayang pun belum tentu. Isteri yang kita sayang pun tak tentu lagi. Anak-anak jauh lagi. Tapi Allah pasti dia boleh memperkenan segala keperluan dan kemahuan kita. Sebab tu pujilah Allah sebanyak-banyak mungkin. Kerana itulah doa. Itulah doa yang terbaik. Jadi kita dah sebut tadi, dimulakan Alhamdulillah dan disudahi pula dengan doa juga. Doa dengan doa. Doa dengan doa. Kalau kita tak faham Alhamdulillah itu doa, kita tak nampak dah kaitan ni. Tapi bila kita dah faham bahawa Alhamdulillah itu adalah doa, maka ihdinas siratal mustaqim itu doa. Ihdi fi'il amar dengan makna doa. Tengok begitu adabnya ahli bahasa. Kalau dia nak i'rabkan kata ihdi ni, dia tak cakap tak sekadar dia cakap fi'lun amri. Tapi bila perintah itu kepada Allah, maka dikatakan fi'lun amri bermakna doa. Fi'il amar, fi'il kata suruhan dengan makna memohon, berdoa. Jadi bila kita dalam Al-Quran atau dalam doa kita seolahnya memerintahkan Allah. Kan? Ihdi, tunjukilah oleh engkau akan kami. Adakah layak kita seorang hamba memberi arahan kepada Rabbul Alamin? Tak layak, tak sopan. Tak sopan. Sebab tu dah hingga sehingga ilmu bahasa Arab pun i'rab dia akan sebut fi'il amar, kata kerja dengan makna doa. Tapi kalau sama-sama kita dia tak i'rab macam itulah. Dia i'rab fi'il amri jelah. Ni ikut mau ke i'rab dia. Ihdi na akan kami, as-sirata akan jalan, al-mustaqimah yang lurus. Nanti kita akan tengok apa makna siratal mustaqim. Okey, tengok ya kaitan ayat ni ihdinas siratal mustaqim. Dalam ayat yang sama
Allah mendatangkan keterangan mengenai apa yang disebut pada awal ayat ini. Apa di siratal jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kerana pentingnya untuk kita mengetahui apakah jalan yang lurus ini, Allah tak tangguh tidak melewatkan maklumatnya pada surah-surah lain. Bahkan dalam ayat yang sama, bukan ayat yang lain, Allah terus mendatangkan keterangan tentang maksud jalan yang lurus ini. Ini menunjuk apa? Ahamiyatuha. Pentingnya kita tahu tentang apa dia jalan lurus yang kita minta kepada Allah. Kerana manusia mudah keliru. Disangkakan suatu itu jalan yang lurus, sedangkan itu adalah jalan yang bengkang-bengkok, yang salah, yang tak benar. Seperti kita berlaku hari ini. Berapa ramai orang yang berpegang pada kebatilan, berpegang pada benda-benda yang tidak sahih, yang salah, tapi dia amat meyakini dengan sangkaan bahawa itu adalah benar. Maka Allah tak tangguh. Nantilah aku cerita pada ayat lain atau surah lain. Dalam ayat yang sama, surah yang sama, Allah menjelaskan panjang lebar tentang jalan yang lurus ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang, alladzina, orang-orang yang. Kita boleh terjemah mereka pun boleh lah. Tapi kalau terjemah secara harfiah tu orang-orang yang. An'amta, telah beri nikmat oleh engkau. Itu terjemah harfiah. Telah beri nikmat oleh engkau. Sebab dia ada fi'il, ada fa'il. Fi'ilnya fi'il madhi, past tense. Jadi kalau telah tu menunjukkan past tense. Bila kita terjemahkan fi'il tu dengan telah, kita boleh kenal, wah ini fi'il madhi. Ini kaedahnya. An'amta ni kaedah huruf ta berbaris fathah di akhir kalimah, sebelumnya berbaris sukun. Ini kaedah yang saya ajar dengan pelatih-pelatih. Mereka jumpa je kalimah yang huruf akhirnya ta berbaris fathah, sebelum ta tu baris sukun, maka dia telah fi'il ... oleh engkau. An'amta, contohnya akalta, akala fi'il madinya, telah makan oleh ia. Akalta, telah makan oleh engkau. Kita jumpa saja kalimat-kalimat seperti ini Al-Quran banyak, bukan satu, bukan dua, banyak. Oh, kita dah tahu ini huruf ta berakhir, huruf ta berbaris fathah di akhirnya, sebelumnya sukun. Oh, ini fi'il madhi. Maka mesti terjemahannya telah ... Apa fi'il tersebut? Oleh engkau. Fa'ilnya engkau, anta. Itu je kaedahnya. Boleh kita terjemah. Kita faham mauqi' i'rab dia. Okey, tak perlu nak masuk kelas nahwu terus. Belajar kaedah pun kita boleh tahu secara asas. An'amta alaihim, ke atas mereka. Ala huruf jar. Mereka dhamir. Okey? Bukan saja Allah terangkan jalan lurus yang betul tu apa? Dalam ayat yang sama Allah terangkan yang tak betul itu, yang kita sangka betul. Iaitu ghairil maghdubi, bukan jalan al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Mereka yang dimurkai. Al-maghdub isim maf'ul. Alaihim, ke atas mereka. Waladhdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Itu Allah terangkan, Allah buat satu terma, iaitu as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Itu satu terma. Kerana Allah terangkan maksud terma itu yang sebenarnya. Dan apa yang bukan berkaitan dengan maksud ini, iaitu al-maghdub dengan ad-dhalin. Nampak? Satu ayat dia. Kita kalau buat satu ayat, dia ciri-ciri seperti ini, dia jadi panjang lebar. Dia jadi perkataan yang apa orang tu, merumitkan orang yang nak faham. Tapi dalam Al-Quran kita boleh, Allah boleh buat, sebab ini daripada Allah. Satu ayat dia dapat satu keterangan tentang satu istilah syar'i, jalan yang lurus. Kemudian penjelasan tentang istilah tersebut, penjelasan maksud yang sebenar, kemudian penjelasan tentang maksud yang salah terhadap perkara tersebut. Itu Al-Quran. Allah sebut jalan yang lurus itu satu, jalan yang tak lurus ada dua. Yang benar itu hanya satu, yang salah tu banyak. Itu antara kita boleh belajar. Benar hanya satu, dia tak mungkin ada dua. Kebenaran itu tak mungkin ada dua atau tiga. Kebenaran hanya satu. Adapun selain daripada kebenaran, al-haq, selain daripada yang benar, batil itu banyak. Jadi kalau kita ni ada satu kecenderungan di hati kita, kita kagum pada yang banyak dan meremehkan pada yang sikit, kita sering terpedaya dalam urusan ini. Ramai orang buat, Ustaz, takkan salah.
Nampak? Ustaz je yang cakap macam ni. Orang lain tak cakap pun. Mesti salah. Nampak tak? Ini kenapa Allah mendatangkan sirah seperti ini? Sebab sirah ini, dia adalah sikap kita. Yang kalau kita tak faham betul, kita akan menjadikan ini sebagai ukuran dalam urusan kita. Jika itu berlaku, khususnya dalam perkara agama, kita pasti akan dalam keadaan sesat. Bila kita melihat bahawa yang banyak itu bukti kebenaran, itu salah. Sebab itu dalam ayat-ayat ni Allah terbuka bahawa yang banyak di atas muka bumi ini, banyaknya tak betul. Yang tak beriman lebih ramai daripada beriman. Yang kufur lebih ramai daripada yang beriman. Sebenarnya Allah terangkan dalam surah-surah. In tattabi' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu menjadikan agama, mencari kebenaran dengan mengikuti apa yang dibuat oleh ramai orang di atas muka bumi, apa yang viral, yang trending di atas muka bumi ini, pasti kamu akan sesat daripada jalan Allah. Itu kita baca Fatihah dah ada dah tersembunyi di dalam ayat ini bahawa yang benar tak mungkin ramai. Benar itu sikit dan satu. Tak ramai akan menyokong kebenaran. Sebab tu bila Dajjal datang, ramai mengikuti di belakangnya. Ketika Nabi diturunkan, yang beriman dengan Nabi berapa orang aja kat Mekah. Tapi bila Dajjal datang, ramai yang ikut. So berhati-hati. Ini antara perkara yang ada dalam ayat ni. So kita kata tak, jangan kita menganggap bahawa yang ramai, yang trending, yang mendapat sokongan, semuanya itu benar. Khususnya bab agama. Baik, faham ya? Itu juga ada timbulnya sikit nak sentuh je. Demokrasi ini, masuk demokrasi suara ramai. Agak-agak boleh pakai ke demokrasi? Janganlah marah, saya cakap je, tanya je. Okay. Itulah syukur Islam. Dia berdasarkan suara ramai. Islam berdasarkan kebenaran. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu hanya daripada Allah. Walaupun semua menolak apa yang datang daripada Allah, pakat angkat tangan undi dengan suatu perkara yang bertentangan dengan Allah, ini tetap batil walaupun jin dan manusia bersepakat. Dia tidak akan merubah kebenaran itu bahawa ini hanya daripada Allah. Itu yang bezanya kita dengan orang Islam, orang beriman. Itu hasil daripada akidah yang benar, akidah tauhid. Jelas ya? Jadi kedua-dua bahagian ini saling berkaitan antara satu sama lain. Kerana perkataan alhamdu, segala pujian hanya bagi Allah, adalah doa sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud doa alhamdulillah. Okey. Sebaik-baik atau seutama-utama zikir adalah ucapan tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Itu zikrun yang sering kena ada dalam lidah kita, memperingatkan kita bahawa kita tidak ada ilahun ghairullah. Tidak boleh kita ada sembahan selain Allah. Tidak boleh kita mengabdikan diri, mentaati, mematuhi, mencintai selain daripada Allah. Sebab tu dia menjadi zikir yang paling afdal. Zikir untuk memperingatkan diri kita. Asal antara makna zikir ni memperingatkan diri kita. Sebaik-baik peringatan. Bukan sebaik-baik sebutan di lidah ni, peringatan, az-zikr peringatan. Sebaik-baik peringatan itu adalah ucapan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Perakuan kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu banyak kan zikir bukan kerana kita ada dalam majlis zikir. Banyak kan bertahlil la ilaha illallah bukan kerana kita menghadiri majlis tahlil. Itu masalahnya. Zikr di sini bukan majlis. Zikr di sini bukan satu amalan jama'i. Zikr ini fardi, satu peringatan dari kita yang bukan disebut di lidah semata-mata, tapi daripada dalam hati kita. Sebab tu Nabi kata, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang menyebut, yang mengatakan la ilaha illallah khalisan, murni daripada lubuk hati dia, yang beriman dan yakin, dia masuk syurga. Adapun kalau sekadar kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan main bergoyang tubuh badan, tapi kita tak mengikuti maksud kalimah ini, mentauhidkan Allah dalam urusan hidup kita, dalam beribadah kepadanya, maka beratusan ribu jutaan kalimah yang kita ulang-ulang itu tidak memberi apa-apa makna dalam timbangan kita besok di akhirat. So, tahlil ini bukan majlis, bukan
disebut secara ramai-ramai, tapi suatu yang datang daripada hati kita, iaitu diterjemahkan oleh setiap perbuatan kita. Hati kita memerintahkan semua anggota kita mentauhidkan Allah. Itu tahlil. Sebab itu seutama-utama zikir, peringatan bagi kita dalam mengingati bahawa Allah itu Maha Esa. Tiada yang berhak kita mengabdikan diri padanya kecuali Dia, iaitu Allah SWT. Ada pula orang kata seutama-utama zikir ialah itu pula macam tu kan. Dia kata itulah zikir yang paling utama, zikir kan? Jangan percayalah, tak betul lah. Walaupun ramai orang yang berzikir seperti itu, dan ramai mengatakan mereka merasa nikmat zuk berzikir dengan ganti nama tu, dhamir. Huwallahu, hilang Allah, tinggal dia rasa, Ustaz, semenjak saya dapat ni, hidup saya tenang. Rezeki datang tidak disangka-sangka. Masalah rumah tangga settle. Ya, ada yang cakap macam tu. Kalau sebut la ilaha illallah, dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa manfaat untuk dia. Tapi bila tinggal tu bau dia rasa. Allah, dia diperdaya oleh syaitan. Tapi orang yang dah tenggelam dan hanyut dengan nikmat yang palsu itu, sukar kita nak keluarkan dia illa biiznillah, kecuali dengan rahmat Allah Taala dan izinnya. Sukar kita nak keluarkan dia. Jadi berhati-hati, jangan kita jatuh ke dalam lembah itu. Jangan anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita terjatuh. Kerja ini memang lebih mudah sebab dia disokong oleh syaitan dan iblis. Disokong dan diberi galakan begitu. Taib. Dan seutama-utama doa seperti sebut tadi, alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Itulah kaitannya. Jadi memulakan doa dengan memuji dan menyanjungi Allah adalah antara syarat untuk doa itu diterima dan diperkenan oleh Allah. Doa kita dianjurkan bermula dengan pujian kepada Allah. Itu antaranya, selain daripada selawat kepada Nabi SAW. Jadi mulakan apa jua permintaan kita dengan memuji Allah. Dan memang selainnya dia yang layak dipuji. Memang dia layak dipuji. Kita pun kalau nak dapat sesuatu daripada bos kita, kita puji dia dulu, kipas dia dulu. Itu memang normal lah sifat manusia. Jadi apalagi daripada Allah yang Maha Kaya, yang memang dia yang layak dipuji. Tidak ada sebarang kekurangan bagi memuji Allah, sebab memang dia yang layak. Alhamdulillah, segala pujian hanya layak bagi Allah. Itu yang paling hebat. Jadi rasakan. Ada tak soalan tentang perkara ini? Kalau tak ada, kita terus pada tajuk terusnya, tema. Al-Quran ini mempunyai berbagai tema. Dalam satu ayat boleh ada berbagai tema. Itu i'jazul Quran. Satu ayat ada berbagai. Macam tadi kita tengok satu ayat ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada banyak tema yang nak disampaikan di sini. Tajuk utama, poin-poin yang amat besar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Banyak sebenarnya bicara perkara dia. Ada banyak perkara. Daripada hak kita sebagai manusia dan hak Allah sebagai pencipta. Semuanya ada kat situ. Siapa yang memuji? Kita manusia. Apa dia pujian? Kita kena belajar. Itu tema yang nak beritahu tentang pujian. Apakah pujian dan siapa yang perlu dipuji? Rabbul Alamin. Apa makna Rabb? Itu kita belajar nanti. Rabb tu apa? Ada tema rububiyah. Tema ketuhanan. Dan dia bukan Tuhan yang didakwa oleh manusia, tapi Rabbul Alamin. Dia ada tema-tema akidah di situ. Ada tema akidah. Jadi banyak sebenarnya, satu kata, satu ayat. Kita tak boleh nak tinggalkan begitu saja. Tapi oleh kerana buku ni tujuannya bukan nak panjang lebar, saya ambil satu tema. Saya tak boleh kata ini tema yang paling utama, tapi ini antara yang saya menarik untuk nak share. Tertarik bagi saya nak share. Sebab tidak ada benda yang kurang utama atau tak utama atau yang begitu dan begini. Semuanya memang benar, selama mana itu adalah yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Jadi apakah temanya surah Fatihah ini? Penetapan prinsip-prinsip asas, usul, foundation, asas, berkaitan akidah. Jadi agama ini mana lebih penting, ibadah ke akidah? Mana yang penting?
Akidah ke ibadah? Akidah. Dua-dua penting, tapi akidah lebih penting. Kerana amalan ibadah tanpa akidah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sedang kita terpedaya. Kita sedang menghitung ibadah kita dan mengabaikan akidah kita. Berapa banyak kau berzikir ni? Ada berapa baca? Ini berapa kau baca dapat ijazah sanad itu sanad ini? Berapa kau dapat? Sunat berapa banyak? Puasa sunat berapa banyak? Duk kira yang itu, kita lupa tentang akidah kita. Sebab tu hari ni macam-macam orang cari tasbih pun, tasbih cincin lah, tasbih itulah, tasbih keluar nombor lah, tasbih itu. Dia mengira ibadah. Dan dia hanyut dalam menghitung ibadah. Sedangkan akidah itu diabaikan. Sebab hanyut dalam ibadah ni satu yang indah, seronok, dan itu laluan syaitan. Dia hanyutkan kita dalam ibadah tanpa kita menjaga akidah. Jadi orang suka beramal dengan amalan-amalan. Sibuk beramal dengan amalan itu, amalan ini. Kenapa? Kenapa amalan ini? Walaupun bukan daripada Nabi, bukan daripada Allah. Sebab dia tak penting. Bagi dia itu akidah. Beramal dengan perintah Allah itu berkaitan keimanan kita pada Allah dan Rasulnya. Bagi dia tak penting. Yang penting ibadah tu, amalan tu. Dia seronok, dia suka. Dia rasa zuk dengan amalan tersebut. Jadi syaitan gunakan perahu itu menghanyutkan dia. Bawa dia atas perahu ibadah yang tidak berasaskan akidah. Tak ada kayu pendayung dia. Pendayungnya akidah kita. Jadi dia hanyut oleh air, ke mana nak pergi. Rasa aman dan selamat. Akhirnya akan tenggelam. Sebab kayu dayung tak ada. Akidah yang memandu kita untuk kita melakukan satu amalan. Jika kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita tidak akan beramal dengan amalan yang tidak pernah diperintahkan Allah dan Rasul. Jika kita punya akidah yang kuat bahawa kita wajib beriman dengan Rasul, iaitu dengan mengikut perintah dia, kita tak akan buat satu amalan yang tidak dicontohkan oleh baginda. Tapi bila akidah ni rapuh, kita dihanyut oleh perahu tadi yang dibawa oleh syaitan. Dan syaitan akan bawa kita kepada kesesatan, kepada kebatilan. So, kena jelas. Kenapa kita tengok, macam mana dia orang ni? Benda-benda macam ni pun orang boleh ikut, seronok, bukan main. Memanglah sebab benda tu seronok. Ya. Kalau mereka ada akidah, mereka tak akan buat. Jadi berapa ramai orang yang beramal? Amalannya banyak, tapi tak berteraskan akidah. Kita tengok Nabi selalu sebut, man shoma ramadhana imana. Siapa berpuasa bulan Ramadan dengan iman akidahnya. Man qama ramadhana imana. Oh, datang bulan Ramadan, macam-macam amal ibadah kita, seronok bukan main buat. Tapi adakah itu atas dasar keimanan kita kepada Allah? Kita duduk berselawat, kita duduk berzikir, kita duduk itu dan ini kita buat dalam bulan Ramadan itu. Adakah itu ketaatan kita kepada Allah dan Rasul? Adakah benar itu perintah Allah dan Rasul? Adakah itu contoh daripada Nabi kita? Kita tak peduli. Seronok. Lepas tarawih, selawat ramai-ramai. Itu pun salah aku. Best pun selawat. Sallu ala Muhammad. Oh, bukan main. Ini apa sembahyang tarawih senyap je. Happy lah sikit. Ini bulan untuk meraih pahala yang banyak. Kemaruk dengan pahala, bukan dengan tauhid kepada Allah. Kita kemaruk, tapi kita dah hanyut. Macam mana? Yang akidah tu penting. Tema dan surah Fatihah yang jadi ummul Quran, menjadi a'zam, surah yang paling utama ialah akidah. Kerana akidah tu asasnya. Yang menentukan kita besok dikubur hingga ke alam akhirat, kita bahagia, ialah akidah kita. Orang yang punya akidah yang sahih, maka amalannya adalah amalan yang soleh. Siapa yang datang beramal dengan amalan yang banyak tapi tidak berakidah dengan akidah yang benar, amalannya adalah debu-debu yang berterbangan, haba'an mansurah. Yang kita bimbang, macam-macam buat, tapi besok di timbangan neraca kita tak ada kebaikan tersebut. Yang kita sangka dulunya kita buat baik. Jadi dia adalah usul. Dia bercerita tentang usul berkaitan akidah dan juga cabang. Dua-dua ada, usul dan furu', berkaitan manhaj dan syariat. Nanti kita akan tahu apa manhaj. Manhaj ni apa? Nak terjemah manhaj ni apa? Dasar-dasar utama, ataupun dikatakan sebagai cara. Dia panggil bahasa orang putih ke apa? Method. Wah, dekat-dekat lah manhaj dan metodologi. Metod dia, okay? Macam mana dia nak buat?
Bila ada satu prinsip yang asas, tu bagaimana penghayatan pelaksanaan dia. Dia ada. Yang menentukannya semua Allah. Kita tak boleh ambil prinsip daripada Allah. Tauhid kita ambil. Tapi kita mentauhidkan Allah ikut cara kita. Seperti mana yang dibuat oleh orang-orang kafir jahiliah. Mereka mengaku Allah Maha Esa. Tapi dalam beribadah, mereka menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka jadikan itu sebagai perantaran antara mereka dengan Allah. Mereka jadikan sembahan itu untuk mendekatkan diri mereka pada yang Maha Esa. Prinsip jelas. Dia beribadah kepada Allah. Tapi metodologi, cara mereka beribadah itu salah. Sebab itu perlu diutuskan Nabi. Diutuskan Rasul. Untuk membetulkan mereka, mengeluarkan mereka daripada kesilapan yang besar itu. Dan setiap perkara itu ada metodologi dia. Okay? Ada manhaj dia. Dan manhaj yang paling betul adalah manhaj Rabbani. Dalam yang datang daripada Allah. Okay? Yang disampaikan begitu Rasulullah SAW. Itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kita minta Allah tunjuk kita manhaj yang betul dalam kita mentauhidkan dia. Dalam kita beribadah dan mentauhidkan dan beribadah kepada dia. Penting kita ada atas manhaj yang betul. Okay? Jalan yang betul. 6. Itu temah dia. So, ada usul dan ada furuk. Okay? Jelas? Ada apa soalan? Sebelum kita pergi pada tajuk-tajuk. Masa tak banyak lah. Saya share sikit lah. Ada orang kata akidah ni pun ada usul, ada furuk. Ibadah ada usul, ada furuk. Okay? Ada yang membagikan seperti akidah ni pun ada perkara-perkara usul. Yang usul kita sepakat. Yang furuk kita mungkin boleh berbeza. Okay? Betul dalam akidah. Begitu dalam fiqh. Bab usul kita sepakat. Bab furuk kita boleh berbeza. Adakah betul atau tak betul? Kalau saya lah, dia tak tepat. Dia tak tepat. Pembagian seperti itu bukan satu pembagian yang selamat. Bahkan kadang-kala dia menjadi sebab fitnah. Sebab kerosakan. Kalau ada pilihan antara usul dan furuk dalam perkara akidah khususnya, itu satu masalah besar. Kalau prinsip pun ada pilihan, benda yang asas ada pilihan, maka dia tidak akan memberi satu yang terbaik. Undang-undang asal, hukum asalnya begini, tapi dia boleh pula ada pilihan pula. Tak boleh. Kalau dah asalnya begitu, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa lah. Dia tidak mungkin akan ada pilihan lain pula. Esa yang macam mana, yang kamu nak, Esa begini, A, B, C, D. Tak ada macam tu. Khususnya bab akidah. Bahkan dalam bab ibadah pun, jika kita terlalu melihat yang furuknya dan lupa akan yang usulnya, maka kita akan terbabas daripada jalan yang lurus. Itu konsep yang saya nak bagi tahu. Okay? Agama ini sebenarnya semuanya usul. Agama ini khususnya akidah, semuanya usul. Yang dikatakan furuk itu apa dalam agama? Ruang-ruang yang diberikan Allah Ta'ala untuk kita berfikir mengenainya, tetapi dengan berpandukan petunjuk daripada Allah, dalil daripada Allah. Dia tak boleh kata benda ni benda furuk, ada dalil, tak ada dalil, tak ada masalah. Ini khilaf bab furu'iyah, kamu nak buat, tak nak, sudah. Actually, benda tu ada, boleh diguna pakai, tapi itu bukan penggunaan yang boleh digunakan seluas-luasnya. Hari ni orang kata, sukacita Ustaz, kita ni bab perbezaan pendapat. Siapa buat, Ustaz jangan larang orang. Semua betul. Mana ada semua betul? Hanya satu yang betul. Itu yang dibawa oleh Al-Fatihah. Tak mungkin ada kebenaran yang berbeza-beza ragamnya. Kebenaran hanya satu. Benda khilafiyah bukan perkara yang mengharuskan kita buat berbagai-bagai dalam perkara agama. Khilafiyah ini perlu disaring sehingga kita bertemu yang betul dan tepat. Sebab tu Allah suruh kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Allah bagi kita manfaatkan sedikit kelebihan Allah bagi sebagai manusia. Kita ada akal dan kita boleh guna untuk berfikir. Kalau makhluk lain, dia tak ada benda tu. Kita ada. Jadi Allah setelah meletakkan setiap asas-asas prinsipnya, maka diberi kita ruang untuk kita berfikir. Jika asas itu kuat, maka apa yang kita fikirkan itu pasti akan betul mengikut asas tersebut.
Tapi asas tu sendiri tak kuat, tak betul dan silap, maka yang furuknya makin jauh lah. Itu yang penting. Boleh faham tak? Okay? Jadi jangan terlalu membahagi-bahagikan agama ini. Istilah tu kita boleh guna pakai pada tempatnya. Okay? Contohnya orang kata, kalau buat solat ni, yang usulnya apa? Rukun dia. Buat sunat tu furuk. Boleh jadi berbeza. Itu orang kata. Sebagi kita, apa saja yang rukun, yang wajib, yang sunat, selama mana itu betul daripada Nabi SAW, itu adalah benda yang besar bagi kita, walaupun dia sunat. Kenapa? Sebab ada pahala kepadanya. Jadi bagi kita yang faham bahawa aku beribadah kepada Allah dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, walaupun benda sunat, aku akan lakukannya selama mana dia adalah betul dan benar. Ada orang yang kenapa dia tak fikir benda sunat ni? Sebab usul dia tak jelas. Kerja dia ialah, yang penting aku takbir, aku ucap salam, settle. Alah, ini sunat dia. Bila terlalu masuk fiqh, maka timbul banyak furuk dalam ibadah. Terlalu banyak menganggap bahawa ibadah itu bab fiqhiyah, bukan bab akidah. Sedangkan akidah dan ibadah tak boleh dipisahkan. Itu datang uluhiyah, tauhid uluhiyah. Okey? Tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Tapi bila hanya ibadah tu dilihat dari sudut fiqh, solat tu dilihat di sudut fiqhnya, maka kita lihatlah. Itu yang jadi perbezaan yang macam-macam. Kalau solat itu lihat di sudut tauhid kepada Allah, maka dia pasti sama. Kita ada kiblat yang sama, Nabi yang sama. Kenapa solat kita berbagai rupa dan ragamnya? Kenapa ada berbagai rupa dan ragamnya? Kita punya rujukan satu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya nak bagi tahu, boleh guna istilah tu, ada dalam ilmu agama, usul dan furuk. Tapi jangan terlalu luas sangat, khususnya dalam bab furuk ni. Semua dah dikatakan bab furuk, ini farq furuk, ini bab furuk, sedangkan dia mempunyai kesan kepada yang usul. Walaupun kita dah bina bim yang kuat, kan, tapi kalau dindingnya kita tak simen betul-betul, runtuh juga. Dinding tak penting Ustaz, yang penting bim kuat. Aku dah bina kuat dah, dinding tak cukup simen pun tak apa, rosaklah juga. Ini benda usul, ini benda furuk je Ustaz, small matter je. Jangan. Jadi dia tu berkait rapat antara satu sama lain. Mungkin itulah cukup untuk hari ni, sebab tajuk sebenarnya panjang. Kita nak bicara tentang tajuk-tajuk dalam surah Al-Fatihah. Ada tajuk-tajuk dia. Ada apa dia panggil dalam orang putih, kita apa tajuk? Bahasa Inggeris kita apa tajuk? Apa dia? Apa? Subjek. Topik. Topik, subjek. Topik dia. Dia ada topik dia. Dan saya kata kalau kita betul-betul bersama Al-Quran ni, dalam satu ayat ada bermacam topik. Satu ayat. Subhanallah, takkan habis. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang baik, yang benar yang saya telah sampaikan tadi, semuanya ada daripada Allah Taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang salah, yang silap, yang kurang jelas, yang tak faham tu saya minta maaf lah, sebab itu kelemahan saya sendiri. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.